السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih pada pengurusi majlis dan yang saya hormati barisan jawatankuasa daripada pejabat DUN Ampangan dan juga jawatankuasa bagi Masjid Sendeng. Jadi yang kita biasanya bersama dengan YB kita, tapi difahamkan nak mengikuti kursus di luar. Dan juga imam kita Ustaz Syafruddin pun tak dapat bersama kerana ada majlis nikah dia nikahkan orang pagi ni, ya. Dan muslim-muslimat, para peserta bagi kursus pengurusan jenazah pada pagi ini, yang di mana ini adalah siri yang ke-6 sepanjang kami lakukan kursus pengurusan jenazah di kawasan DUN Ampangan ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah yang saya kasih sekalian, program seperti ini sebenarnya adalah satu perkara yang menjadi keperluan bagi setiap peringkat. Saya biasa menguruskan menjalankan kursus begini pada peringkat dewasa seperti tuan-tuan dan puan-puan, pada peringkat pelajar-pelajar universiti, college, peringkat sekolah, hatta peringkat yang kecil tadika pun kita ada buat mengikut silibus-silibus yang sesuai. Sebab benda ini adalah satu perkara yang ilmu yang perlu diketahui oleh semua peringkat. Ya, ilmu pengurusan jenazah ni dia tak semestinya kita kena uruskan jenazah, tapi sekurang-kurangnya kita kena tahu sedikit sebanyak. Ya, mungkin selama ni benda yang kita rasa macam susah, tapi bila kita belajar, kita faham, oh rupanya mudah je, senang je, tak ada susah sangat, kan. Mandi mayat ni sama je macam kita mandi wajib. Macam itulah kita faham, kan. Jadi itu yang tujuan kita hadir pada pagi ini. InsyaAllah program ini akan berjalan sehingga sebelum zuhur lah kita akan buat teori dan praktikal, ya. Dan kalau ikutkan sebenarnya kursus, kalau kita ambil tempoh masa dalam 3-4 jam ini, dia dah merangkumi semua subjek lah, topik lah. Kalau dulu secara terperinci ikut kursus pengurusan jenazah dekat Masjid Negara 1 bulan, sebulan setiap hari ada je ke ada, sampai ke liang lahat masuk dalam kubur tu kita belajar, kan. Tapi hari ni waktu kita kursus ni tidak, semuanya berlaku dalam dewan ni saja, tidak melibatkan aktiviti di luar. Dalam bab pertama teori kita akan terangkan bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak. Bab ini perlu diketahui, orang nazak apa yang kita kena buat, tengok je ke, kan. Jadi benda macam ni yang perlu kita tekankan supaya bila ada orang tengah nazak, terutamanya keluarga kita tahu nak buat apa, nak bimbing dia dan sebagainya, ya. Yang kedua, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia, baru mati, nak buat apa, takkan terus nak masuk bilik air angkat dia. Jadi kita akan uruskan dahulu sebelum proses selanjutnya. Dari sudut kita nak buka pakaian dia, bersihkan najis dia, ini perlu diketahui. Yang ketiga, dari sudut dokumentasi, iaitulah bila kita berhadapan dengan kematian seseorang, kita perlu dapatkan surat permit menguburkan mayat ataupun permit daftar kematian. Tujuannya sebelum kita nak uruskan ni, sebab apa kena dapatkan? Kerana ini terlibat dengan akta kelahiran dan kematian 1957 yang memperuntukkan setiap kematian perlu didaftarkan dahulu. Sekiranya gagal, maka boleh di-charge ataupun didakwa di bawah akta menyembunyikan kematian. Benda ni bahaya, boleh masuk penjara, ya. Siapa yang uruskan mayat sendiri je, dia tak bagi tahu kat polis, tak buat report dan sebagainya, ya, melibatkan undang-undang. Dan yang keempat, saya akan terangkan dari sudut prosedur peralatan-peralatan yang biasa kita gunakan dalam menyempurnakan jenazah, baik yang wajib, yang sunat atau adat kita saja. Kadang-kadang orang kita ni bila tengok mandi mayat ni, tak ada cendana, tak ada kapur bagus, mula dia garu kepala. Macam mana ni, kan, barang tak cukup ni, kan.
Jadi dia fikir benda tu wajib, padahal itu adalah sunat, wangi-wangian saja, tak ada pun tak apa kan. Dan itu antara perkara yang kita tersentuh dalam bab teori. Dalam bab praktikal nanti insya-Allah saya akan sentuh 4 perkara juga berkaitan dengan rukun pengurusan jenazah. Ada 4 ya. Mandi, kafan, solat dan ke bumi. 4 rukun saja. Dalam perkara pertama bab 1 dalam perkara praktikal ni, cara kita nak memandikan jenazah. Dalam bab ini tuan-tuan dan puan-puan, tak perlulah kita pergi ke bilik mandi kat belakang sana, ya, kita mandikan kawan kita dan sebagainya, tak perlu. Saya akan terangkan dari sudut simulasi saja. Kenapa kita buat simulasi saja, tak guna air? Pengalaman saya mengajar kursus pengurusan jenazah ni hampir 10 tahun ni, kalau kita buat kursus melibatkan air, tentu tuan-tuan dan puan-puan banyak main air kan. Ini memang pengalaman yang tak boleh nak dielakkan. Sebab apa banyak main air? Pasal yang jadi model nanti kalangan tuan-tuan juga, kawan-kawan sendiri kan. Time tu lah dia nak kenakan kawan dia, giros air tang sini, dia cuit tang sini kan. Jadi hanya sekadar tak apa, main-main je lah kan. Pasal time ni lah dia nak kenakan kawan dia. Tu musibah pertama kan. Musibah kedua, kalau kita guna air waktu praktikal nanti, kawan yang jadi model tu balik nanti mesti demam panas kan. Demam panas bukan sebab kena badi mayat, tapi kerana kesejukan yang melampau, menggigil. Pasal apa? Pasal banyak soal jawab daripada tuan-tuan kan. Air ni kenapa banyak ni Ustaz? Cepu air apa ni Ustaz? Ni apa benda ni Ustaz? Semua lagi banyak soal, lagi lama kawan tu kena mandi kan. Menggigil bila nak habis ni kan. Jadi kita tidak gunakan air, hanya menggunakan simulasi. Cara nak bolak-balikkan badan dia, cara nak kuatkan dia ke, nak terlentangkan dia ke, itu kita nak terangkan nanti ya. Perkara yang kedua dalam bab praktikal ini ialah kafan. Bab kafan ni, kita pun tahu kafan ni kaedah dia sama saja. Guna kain, kita balut mayat macam mana kan. Ni kaedah ni yang kita nak belajar. Ya, bagaimana yang sesuai sekiranya badannya besar, bagaimana sesuai sekiranya banyak pendarahan, bagaimana pula kalau penyakit kritikal. Ni yang kita perlu tekankan. InsyaAllah tuan-tuan akan belajar bab tu nanti. Cuma persoalannya sekarang ni, siapa nak jadi model? Tu dia kan. Dalam kalangan peserta juga lelaki lah kan. Yang perempuan ada juga. Sekejap lagi saya punya versi perempuan akan sampai, dia akan terangkan juga. Jadilah model. Jangan takut, tak nak dendor kan, kapan tengok pun tergigil, nak kedok kapan, tak nak. Siapa yang jadi model ni, insya-Allah dia dapat 4 bonus. 4 bonus tau, jangan main. Bonus yang pertama ialah dia dapat pengalaman yang orang lain tak dapat rasa. Kita semua besok mati kena kapan. Tapi kita kena kapan besok mati, pengalaman tu tak boleh nak share kat kawan kita. Nak share kat kubur sebelah, dia pun kena kapan. Kan? Jadi kalau kita hidup ni kena kapan, kita boleh kata, aku dah kena kapan dah kan. Sejuknya dalam tu, selesanya kan. Pengalaman kita boleh share kat orang lain tak ada. Yang kedua, siapa yang jadi model ni, dia dapat satu keinsafan. InsyaAllah mau berada dalam tu, menyesalnya ya Allah kan. Kalau aku mati tak sempat bertaubat macam mana lah kan. Fikir balik kan, muhasabah diri. Ya. Yang ketiga, ni insya-Allah tak boleh jamin lah, tapi insya-Allah panjang umur dia kan. Panjang umur dia. Pasal apa saya kata macam ni? Pasal 5 tahun sudah ada satu orang tu dia jadi volunteer, nak jadi sukarelawan untuk kapan model. Sampai kali ini hidup lagi dia kan. Siapa orang tu? Saya sendiri kan. Itu testimoni berkesan lah kan. Tapi kalau berlaku kematian depan ni, saya tak tahulah kan, ambillah. Tapi nak katakan itu insya-Allah tak ada terjaminan lah ya. Dan yang keempat, ni yang paling best. Siapa yang jadi model, dia boleh selfie sikit kan gambar dia. Kalau orang meninggal nak ambil gambar tak elok. Ini gambar olok-olok, tak apa ambil gambar kan. Buat profile picture kat Facebook, Instagram kan. Buat video sikit, buka lagu TikTok kan. Lagu apa je lah kan. Jika kan sudah. Barulah ada orang tak pun naik view nanti kan. Ni pengalaman ya. Jadi jangan takut jadi model. Seronok ya. Baik. Dalam bab ketiga, solat jenazah, saya akan terangkan pada tuan-tuan dan puan-puan solat jenazah, kaifiat dan sebagainya. Dan saya tahu rata-rata daripada tuan-tuan dan puan-puan semua dah tahu dah. Solat jenazah semua dah tahulah kan.
Berapa rakaat solat jenazah? Berapa rakaat? Baik, tak ada respon. Jangan ambil pasal confident 2 rakaat kan. Malu imam sini nanti kan. Ya, takbir kedua dia bantai rukuk kan. 4 takbir sahaja. 4 takbir ya, tak ada rakaat ya. Tapi dalam solat jenazah ni saya akan tambah sikit solat jenazah gaib. Macam mana solat jenazah gaib ni? Siapa yang gaib? Kita ke gaib? Mayat ke gaib? Kan? Ini kita akan terangkan dari sudut praktikal ya, insya-Allah. Dan yang keempat, pengebumian jenazah. Bak ke bumi ni tak payahlah kita pergi kat belakang padang tu gali lubang ke itu suku apa sukat dia punya ketinggian apa, tak perlu. Ini setiap karya, setiap tanah kubur ada tugas-petugas dia yang telah kita tetapkan. Yang perlu kita tahu tentang pengebumian jenazah ialah prosedur kita, adab kita ya. Nak turunkan jenazah macam mana. Selalu jadi masalah kat tanah kubur ni, nak turun satu mayat, satu orang tu. Yang menyambut kat dalam diam 3 orang. Tapi yang bagi arahan ke atas 30 orang. Tu masalah kan. Semua nak bercakap. Tu tanah tu kepalkan, kepala tu sengitkan, tali tu buka. Semua nak bercakap, serabut orang kat bawah tu. Jadi kita perlu terangkan dari sudut adab dan sebagainya, insya-Allah. Teori dan praktikal ni akan berjalan serentak, insya-Allah. Ada kesempatan kita akan berhenti kejap dalam 10-15 minit. Jika tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan nak dibincangkan, angkat tangan saja, terus tanya. Jika ibu-ibu segan nak tanya, boleh tulis kat kertas, lipat comel-comel, pas kat saya. Jangan ambil kapal terbang susat kan. Melayang kena kat Haji tu jawab kan. Okey, baik ya. InsyaAllah pagi ni kita mulakan dengan pagi teori. Tuan-tuan dan puan-puan dibekalkan dengan buku terbitan daripada Pejabat DUN Ampangan. Itu tulisan saya sendiri, susunan saya sendiri yang dicetak oleh Pejabat DUN. Dan sebenarnya kami ada buku keluaran kami sendiri juga. Yang ni yang dapat ni percuma, ambil lah kan. Tapi percuma dia sekadar percuma lah, tak adalah color-color kan. Yang satu lagi tu tuan-tuan boleh tengok dekat luar nanti, buku saya sendiri. Cuma penambahan dia sama macam ni juga, lebih kurang. Ni ada color-color jugalah kan. Cuma yang dalam buku tu disertakan dengan kaedah pengurusan jenazah kritikal. COVID, mayat reput, mayat terbakar macam mana, semua lengkap dalam tu. Sekali dengan solat jenazah, talqin, semua ada dalam tu ya. Kalau buku tu saya tak ada contoh, ada sini contoh kat luar nanti kita tengok kat luar. Kalau cari kat Shopee, ada jual kat Shopee RM35 satu buku tu. Tapi khas untuk peserta Masjid Sendeng ni kita bagi RM40 kan. Kat Shopee 35, kat sini 40 kan. Tapi tak dapat lah satu dapat dua. Dapat dua. Satu buku tu, satu buku kisah orang mati. Saya ada tulis buku 40 kisah orang mati. Ini bukan buku macam cerita Mastika, tidak. Siapa yang kau mahu tengok Mastika marit kan? Cerita mayat terjolih lah, mayat berulat lah. Tak ada dalam buku tu. Ini semua cerita yang baik-baik je. Kita nak dengar pengajaran orang baik-baik je. Tu dalam tu ada saya kongsikan ya. Nanti boleh tengok kat luar lah kalau dia orang dah susun semua. Baik tuan-tuan dan puan-puan, perkara pertama, bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak. Orang yang sedang nazak ini, bagaimana keadaan dia? Minta jawapan konkret sikit. Saya setakat ni tak dapat lagi jawapan yang tepat. Yang hampir tepat banyak. Bagaimana keadaan orang yang sedang nazak? Siapa boleh tahu? Orang tengah nazak ni macam mana keadaan dia? Teka je. Sesak nafas, okey, bagus, tapi kurang tepat. Lagi. Tak boleh bercakap, betul lah tu. Tapi bukan jawapan saya nak. Keadaan orang yang sedang nazak macam mana? Ya, bagus kak. Orang yang tengah nazak ni terbaring. Mana ada orang tengah nazak berdiri? Ada. Kau kenapa ni kan? Tengah nazak kan? Tak ada. Kan semua terbaring kan? Itu jawapan dia lah. Tapi betul lah tadi kata sesak nafas, semua tu betul kan? Bila dia tengah baring, kita kena berada di sisinya. Kiri, kanan tak kisah. Maka perkara pertama yang Nabi SAW tekankan pada kita ialah lakina mautakum la ilaha illallah. Talqinkan kalimah la ilaha illallah kepada orang yang hampir meninggal dunia ni. Ajar dia kalimah la ilaha illallah. Macam mana nak ajar? Bisik kat dia, la ilaha illallah. Tak payah panjang-panjang macam drama Melayu. Ni biasa tengok cerita movie, drama Melayu, telemovie kan.
Asal nak meninggal je mengucap panjang. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang heran kawan tu pun boleh jawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Boleh sambung lagi. Aku bersaksi tiada Tuhan. Semua nak menunjukkan husnul khatimah. Siap jari macam ni kan. Ikut arahan pengarah filem kan. Jadi itu semua lakonan. Hakikatnya orang yang nak mati ni nak sebut kalimah Allah pun bukan perkara yang mudah. Ya. Kita ajar kalimah ringan dulu. La ilaha illallah. Bisikkan dia. Saya tuan-tuan perempuan, 2 minggu sudah ada satu orang sahabat saya telefon. Anak dia sakit, nazak dekat hospital. Tolong Ustaz datang ke hospital ni. Anak saya perempuan, anak dia perempuan umur 27 tahun. Breast cancer stage 4. Kan, nazak dah. Doktor kata 24 jam cabut mesin meninggal. Tapi Allah panjangkan usia dia, dah 2 hari dah masih lagi dalam keadaan nazak. Saya kata okeylah, lepas isyak saya sampai. Pendek cerita, lepas isyak saya sampai, tengok dia dalam keadaan mata dia terbiak dari atas, mata dia warna atas. Mulut buka kan. Turun naik nafas dia kan. Kita pun bacakan surah Yasin semua. Saya pun ajar kalimah la ilaha illallah. Dia tak bagi respon, gini je. La ilaha illallah 2-3 kali kita ulang-ulang tak ada respon. Memang susah tuan-tuan. Kita hidup ni mudah nak sebut tapi kita malas kan. Tapi orang yang serang nazak ni dia nak sebut tapi tak dapat. Lalu saya katakan dia, kakak, saya kata, kalau kakak dengar cakap saya ni, kakak gerakkan lidah pun cukup lah. La ilaha illallah. Baru nampak lidah dia bergerak. La ilaha illallah. Ya Allah, dia respon kan. Seronoknya hati kan. Dia respon tapi dia tak boleh nak keluar suara. Okey kakak, bagus. Kakak cuba sebut Allah. Kita sebut Allah. Cuba. Tak dapat. Nampak dada dia macam berombak nak sebut. Tak dapat. 2-3 kali. Akhir sekali dia bunyi. Wah, kata dia. Maknanya dia sebut Allah. Itu je mampu dia kan. Alhamdulillah, cukuplah tu kan. Dapat kalimah yang terakhir dengar daripada mulut kita, daripada telinga kita, mulut dia keluar yang tu pun cukuplah. Man akhiri kalmuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Tadi Datuk baca hadis tu kan. Barang siapa di akhir kalamnya dia sempat ucap kalimah la ilaha illallah, wajib masuk syurga. Ni yang kita nak buat pada orang yang sedang nazak ni. Usaha sedaya mampu untuk ajar dia kalimah ni. Bawakan kalimah ni sebagai pengakhiran dia. Ni yang kita nak kan. Bimbing dia. Timbul persoalan pula, Ustaz, macam mana pula kalau orang tu pekak? Pekak pula kan. Masalah juga ni pekak kan. Dia package dengan bisu lah sekali. Macam mana pula? Takkan nak bersilat depan dia. La ilaha illallah kan. Macam mana tu kan? Tak payah bersilat. Kita buat ni kalau ada sunnah Nabi pada kita. Kita buatlah. Ada pun yang membenarkan, mengizinkan dia dapat ucap ataupun tidak, Allah. Ya. Terpulang pada Allah lah dia nak jawab macam mana. Yusabbitullahu allazina amanu biqauli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah dia teguhkan ucapan orang beriman di dunia dan di akhirat. Kalau orang tu beriman, orang tu beramal soleh, walaupun tak ada orang ajar dia kalimah la ilaha illallah, dia tentu dapat cakap juga. Tentu dapat ucap juga kalimah tu. Sebab itu janji Allah. Kan? Meninggal siapa yang ada waktu dia meninggal? Tak tahu, meninggal dalam tidur. Kalau dia orang beriman, tentu dapat ucap. Kan? Berapa hari dah meninggal tu? 2 hari dah, tak ada siapa pun. Tahu-tahu dah kembung mayat tu kan. Adalah kalau dia orang beriman, tentu dapat ucap kalimah tu. Ya. Wa yudilullahu zalimin, dan Allah juga boleh sesatkan orang zalim. Siapa orang zalim tu? Orang yang buat dosa, buat maksiat, tak bertaubat, orang fasik, munafik. Orang begini ketika nak mati, walaupun kelilingnya ramai orang, panggil tu imam, Pak Ustaz, apa semua datang ajar kalimah la ilaha illallah, kalau Allah tak izinkan, tetap takkan dapat sebut. Takkan keluar kalimah itu daripada mulut dia. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah boleh buat apa sahaja yang dia kehendaki. Dia tahu kita macam mana. Kita dan Allah saja yang tahu kita ni sebenarnya macam mana. Kan? Depan orang mungkinlah kita okey, baik semayang. Tapi belakang Allahu'alam. Allah dengan kita dia tahu. Sebab tu jangan main-main ya. Benda begini akan nampak bila penghujung usia kita nanti. Baik. Sekiranya dia dapat sebut, alhamdulillah, sekali pun cukup. Jangan kita paksa dia lagi. Sekali pun cukup dah ya, jangan paksa-paksa dah. Biar dia berehat dengan tenang. Yang kedua, kita kena bacakan ayat suci Al-Quran kepada dia. Kenapa nak baca ayat suci Al-Quran? Al-Quran asy-syifa. Quran itu adalah penawar, penyembuh. Maka kita bacakan. Selain daripada penawar, penyembuh, Quran ini juga sebagai pendinding.
daripada gangguan syaitan-syaitan. Kita nak pagarkan syaitan supaya jangan ganggu dia, kita bacakan ayat suci Quran. Antaranya ialah surah Yasin, bacakan surah Yasin. Yang lain surah Ar-Ra'd, kita bacakan pada dia. Kalau rasa panjang sangat dua surah tu, baca dua surah pendek. Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan wafat, dalam keadaan nazak, Siti Aisyah radhiyallahu anha di tepinya. Lalu Aisyah kata kepada Rasulullah, Aisyah bacakan surah kepada Rasulullah, surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq dan An-Nas. Ini pun kita boleh bacakan juga pada orang yang sedang nazak, ya. Baca saja. Yang ketiga, berhadapan dengan orang yang sedang nazak ini, kita tunaikan hajat dia selagi mampu. Apa dia nak? Air, bagi dia air. Kalau doktor kata tak boleh, ini pesakit ni tak boleh minum air, kan, dia dah masuk tiup dah kat tekak dah tu, jangan bagi dia minum air, kan. Tapi dia minta air, kata dia haus, mulut dia merekah, tekak dia kering, kan. Kalau doktor kata jangan bagi air, kita jangan bagi air lah. Tapi jangan bagi air macam ni satu botol guguk, dah. Janganlah, doktor dah larang. Tapi kita bagi dalam bentuk yang sedikit, ambil sudu sikit, ambil straw ke, pakai shrink tu ke, kan. Perlahan tekan kat mulut dia tu, biar dia perlahan masuk ke tekak dia. Waktu saya berhadapan dengan budak yang tengah azab tu, saya tanya dia nak air ke, dia tak ada respon. Jadi, tapi nampak mulut dia kering. Kita pun nampak mulut kering walaupun dia tak bagi respon, kita ikhtiar. Sebab kita tahu orang sedang nazak ni, dia sedang dahaga yang luar biasa. Ambil air sikit, suapkan mulut dia. Nampak dia teguk. Sampai dia bagi syarat, dia macam galing kepala ke, dia berkerut ke, dia tepis tangan ke, mana dia tak nak dah tu. Mana cukup lah tu. Bagi dia. Selagi kita mampu, kita tunaikan. Kalau tak mampu, tiba-tiba minta apa? Kenny Rogers. Pukul 3 pagi minta Kenny Rogers, biar betul lah bakau ni, kan. Sudah. Jangan marah pula. Pun terberat ke? Tak pernah minta Kenny Rogers. Selalu ayam pasar malam dia, kan. Nak Kenny Rogers. Jangan kita marah dia. Kau berangkat dia baik-baik. Besok pukul 9, kedai tu buka, kita orang pertama yang beratur kat situ. Bolehlah 2-3 ekor Kenny Rogers tu, kan. Nak ambil ni, makanlah kau. Bagi dia. Orang tengah nazak ni, dia tak makan banyak pun. Kita bagi banyak pun, dia tak akan makan. Sikit je makan. Kulit ayam tu dia ambil sikit. Dah tak nak dah. Lepas hajat dia. Habis yang 2-3 ekor ni siapa nak bedal? Kita lah bedal, kan. Taklah, ayah kau tak nak makan, kita makan, kan. Jadi nak katakan bahawa tunaikan hajat dia selagi mampu. Jika tak mampu, ucap baik-baik. Kalau tidak, syaitan yang akan mempengaruhi dia. Syaitan akan datang menyerupai mungkin arwah mak dia, arwah ayah dia dah meninggal lama, tiba-tiba datang, mak saya sakit, mak saya minta air, dia orang tak bagi, mak. Ni mak datang daripada syurga, nak bawa kamu ke syurga. Ni air daripada syurga ni, kamu minum, hilang haus kamu. Bagi mak. Kamu kena ikut mak dulu. Macam mana mak? Keluar daripada Islam. Dia akan cuba kufurkan kita. Keluar daripada Islam, masuk agama lain, kan. Kalau orang tu lemah iman dia, kalau tak ada orang yang bentengkan dia dengan ayat suci Al-Quran, tak ada orang yang tunaikan hajat dia, cakap baik-baik pada dia, maka syaitan akan menang ketika itu. Ini peperangan akhir dia. Wa'iyauzubillah, takut dia jatuh kufur. Okeylah mak sini air tu. Sudah, kan. Jangan bagi orang yang tengah nazak ni kecil hatikan kita. Cubalah layan dia, itu yang terakhir, kan. Dia minta Kenny Rogers, kalau tak dapat gitu, syaitan pula Kenny Rogers, kan. Berapa nak, kan, banyak ada, kan. Dah sudah kita kalah, kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pentingnya kita bantu orang yang sedang nazak ini 3 perkara tadi. Ayat bacakan talqinkan kalimah la ilaha illallah, ayat suci Al-Quran, tunaikan hajat dia selagi kita mampu. Ini je jasa terakhir yang boleh kita buat pada mereka. Baik, selesai bab yang pertama. Ada soalan? Alhamdulillah, senang nak tunjuk pada ada dekat. Bakal saja. Tengok oksigen dah terkapai-kapai, dia tak pakai oksigen, kan. Baik. Orang pakai oksigen ni, dia bukanlah maksud kita cabut dia tu tak ada oksigen. Cuma tekanan oksigen tu lagi kuat, lagi kat tepi sikit, bagi dia sedar, pasang balik. Macam tu kaedah dia. Okey, soalan lain? Ada? Baik.
Perkara yang kedua kita nak bincang, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia, baru mati, nak buat apa? Saya persilakan ya tuan imam kita Ustaz Syafruddin. Dah selesai dah nikah kan orang Ustaz? Belum. Kat sini ramai juga yang belum nikah. Baik. Bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia? Imam kita ni, saya pengurusi HQ, pusat untuk SPJM. Imam kita pengurusi SPJM Negeri Sembilan. Ya, Ustaz Syafruddin. Kalau siapa nak daftar ahli ke, ya, nak minta mandikan mayat ke, orang lelaki ke perempuan ke, tim dia boleh, Ustaz boleh. Ada van hitam kat luar tu kan. SPJ apa tu Ustaz? 18 ke? 18 kan? Tu kenderaan yang ke-18 kami. Alhamdulillah banyak jaksa dia ya. Baik, perkara yang kedua kita nak tekankan ialah bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia. Apakah ucapan yang perlu kita ucap ketika mendengar berita kematian seseorang? Kita dengar berita kematian, apa kita nak ucap? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimah istirja. Allah sebut wa basyirus sabirin allazina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beri kabar gembira pada orang-orang yang sabar bila mana timpakan ujian musibah kepadanya, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita datang daripada Allah, kepada Allah jugalah kita semua pasti akan dikembalikan. Maka itu kalimah yang biasa kita tahu. Tapi kenapa dari sudut lisan, dengar telefon, dah meninggal, inna lillahi raji'un. Ya, ataupun kita jumpa depan-depan, tahu tak orang tu dah meninggal, inna lillahi wa inna raji'un. Boleh sebut. Tapi dari sudut tulisan, baca kat Facebook, IG, Al-Fatihah. Salam takziah Al-Fatihah. Al-Fatihah, Al-Fatihah, dalam kurungan dibaca Al-Fatihah kan. Ini trend sekarang ni kan. Salah ke Ustaz baca Al-Fatihah? Tak salah. Siapa kata salah? Bacalah kan. Dapat pahala kat kita, insya-Allah sampai pahala pada si mati. Cuma isu yang saya nak timbulkan ialah kenapa terima berita kematian dengan ucapan Al-Fatihah, sebutan Al-Fatihah. Sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dapat pahala sunnah. Itu yang kita kena betulkan. Kalau ada orang kata, Ustaz, saya ni daripada kecil mak dah didik sebut Al-Fatihah kan. Macam mana dah biasa. Tak apa, teruskan. Saya tak salahkan mak dia pun, tak apa, teruskan, betul lah tu. Cuma minta tambah depan tu sikit je. Sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un dulu. Lepas tu akan nak sebut Al-Fatihah ke Al-Baqarah ke Al-Insan ke terpulang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un Al-Kahfi, dalam kurungan dibaca kan. Bacalah, jangan sebut je tau. Maknanya biasakan yang betul, betulkan yang biasa, dapat pahala ya? Terima berita kematian dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi ni untuk semua perkara, bukan mati je. Orang sakit, orang yang aksiden, orang yang kecewa, orang yang kehilangan barang, kita pun sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Dan juga bukan pada orang Islam je, orang bukan Islam pun innalillahi wa inna ilaihi raji'un juga bila dia meninggal. Ni kadang-kadang bila kita sebut, tu kan orang Islam lah, tu kan Cina. Tapi tu ucapan kita ya. Tapi kita balik-balik RIP, semua komen RIP. Tahu RIP, semua komen RIP. RIP kata dia. Rest in peace. Apa benda tu? Berehat kau dengan tenang. Adakah orang kafir, orang yang bukan Islam meninggal dunia berehat dengan tenang? Tidak. Habis kenapa nak doakan dia? Ini salah. Anggapan salah. Tak boleh sebut RIP? Tak boleh. Itu cara budaya orang kafir. Kita sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa hukumnya Ustaz? Dosa. Dosa sebut dosa. Haram? Haram. Apa dalil? Sebut pula dalil. Orang sekarang ni suka kan bab hukum ni nak tahu dalil terus. Dia lagi advance daripada dulu kan. Dulu kita belajar sikit, kata Ustaz apa kita ikutlah kan. Tapi okeylah. Apa dalil dia? Di zaman Rasulullah SAW, ketika bapa saudaranya, siapa? Abu Talib, yang jaganya daripada kecil, dalam keadaan sakaratul maut, nak meninggal dunia, Rasulullah di tepinya memujuknya, pakcik, ucap la ilaha illallah, saya jamin tempat pakcik di syurga. Dia cuba pakcik dia tak pernah beriman, cuba pujuk. Di samping pakciknya itu ada Abu Jahal. Abu Jahal kata, wahai Abu Talib, jangan kau ikut cakap Muhammad ni, dia tak betul. Kau kena ikut cakap kita. Kau kena kekal dengan agama nenek kita, nenek moyang kita. Lalu setelah dipujuk, dirayu, akhirnya Abu Talib kata, wahai Muhammad, anak buah kesayanganku yang aku sayang, aku kekal dengan agama nenek moyang kita.
Akhirnya Abu Talib meninggal dalam keadaan kufur. Bergembiralah Abu Jahal, sedih, kecewa, frust Nabi SAW. Lalu Nabi SAW pun berkata, wahai pakcik, aku berjanji akan sentiasa mendoakan pakcik supaya Allah ampunkan dosa-dosa pakcik. Nabi sebut begitu pada mayat pakciknya. Lalu perkataan Nabi SAW ditegur oleh Allah Ta'ala, maka turunlah surah At-Taubah ayat 113 yang menyebut, ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Kata Nabi, kata Allah Ta'ala, tidaklah dibenarkan mana-mana Nabi dan orang-orang yang beriman mendoakan, meminta ampun bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang musyrik itu kaum keluarganya sendiri. Sesudah nyata, orang-orang musyrik itu tempatnya di neraka. Maka Allah tegur Rasulullah SAW melalui ayat ini sebagai teguran pada kita juga. Tak boleh kita doakan pada orang kafir yang dah mati. Tak boleh. Rest in peace, berhadaplah kau dengan tenang, kan? Jangan. Ini salah. Habis sebut apa? Sebut innalillah wa inna ilaihi rajiun. Baik kematian orang Islam, bukan Islam, termasuklah orang kau, binatang kau, kucing kita mati, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita bulu ikan lagu mati, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Jalan-jalan terpijak semut, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Rotek motor mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada segala lah yang mati, kan? Maka itulah kalimah dia, ya. Wallahu a'lam. Baik. Itu perkara yang perlu kita buat ketika berita kematian terima. Baik, ketika berhadapan dengan jenazah, apa perkara pertama yang perlu kita buat? Jenazah dah baring dah. Dah meninggal, kan? Apa nak buat? Kita perhatikan keadaan mata dia. Biasanya orang yang baru mati ni mata dia terbuka. Ini, kan? Maka tutupkan mata dia dengan tangan kita. Kalau rasa macam susah nak tutup, cari minyak. Minyak masak kat rumah tu banyak lagi, kan? Pastikan minyak masak yang belum guna. Jangan guna minyak ikan. Kodokot betul-betul mahal, kan? Minyak sekarang mahal lah, minyak ikan ni ada. Gunalah sikit, colok macam ni, kan? Urut kat mata orang tu. Datang kucing jilat mata orang tu, kan? Jadi kita guna minyak yang sesuai. Minyak masak boleh, minyak zaitun boleh, baby oil boleh, lotion boleh. Urut perlahan kat mata dia ni sampai tertutup. Ya, minyak yang sesuai lah, jangan minyak cakapah, terkobil mata mayat tu nanti, kan? Lepas tu kita dah urut, sekiranya dah urut, tutup mata dia, tiba-tiba terbuka balik, jangan lagi, tuan-tuan. Sudah dah masuk datu raya dia, itulah dah kobar dah, mari dia ambil, kan? Bukan masalah dia ambil ke tidak, tapi memang itulah kebiasaannya. Mayat ni bila dia meninggal, mata dia tersembul sikit, tu biasa, ya. Urat dia dah berhenti mengalir darah apa semua berhenti, maka dia akan tegangkan bahagian mata dia ni, tu timbul, tu biasa. Maka kita cari kaedah kedua, nak tahan kelopak mata dia supaya tertutup, cari batu. Batu besar sepas berjalan ni, kerikil tu. Cari batu tu, pastikan confirm betul-betul batu, jangan tek kambing ke tek kucing tu, kan, tersilap, kan. Basuh betul-betul, bersih, letak kat atas kelopak mata dia ni, beratkan. Tu tujuan dia. Kau tak ada batu, jangan cari bata. Itu hari masjid buat projek, kan, ada lebih sikit, kan, ambil lah, kan. Sudah, kan. Dipotong dua bata tu, letak kiri kanan. Jangan besar gabak macam tu, tak sesuai. Kecil je. Tak ada batu, cari dalam poket, ada shilling tak? Dalam poket, ada lah shilling 50 sen yang besar tu, kan. Gunakan tu sebagai alat, letak ke atas mata dia. Ya, alat saja, bukan kita nak tiru cara orang kafir. Kan, orang kafir kalau meninggal dia letak duit kat mata. Itu cara dia. Kita bukan nak tiru. Ini kaedah. Kaedah alat saja. Ya, kaedah fiqh menyebut al-umuru bil maqasidiha. Setiap benda bergantung pada tujuannya. Inna ma'amalu biniat, bergantung pada niat kita. Tujuan kita letak duit ni alat untuk tutup mata dia, beratkan mata dia. Maka itu sajalah. Tak guna duit, kita guna sudu boleh, sudu letak kat mata dia, tutup macam ni, kan. Tu pun boleh juga alat, ya. Cuma nasihat saya, siapa yang nak letak duit tu, pastikan jangan diletakkan lama-lama sampai ramai orang datang. Takut mendatangkan fitnah. Dia dah letak duit, betul tutup dengan kain. Dia pergi ke dapur, balas WhatsApp, lain tetamu datang, jiran-jiran pun mula datang, dia pun tak sedar. Jiran pun selesai-selesai, arwah ni baik, suka belanja orang makan, tangan dia pun buka kain tu. Astaghfirullah, mata duitan. Sudah. Kecoh satu taman, kan, bincang pasal hal tu.
iyo nampak duit cik mata dia kan. Padahal kita yang tak alihkan, ya, tu kena alihkan sebelum orang datang. Ingat ya, 5%. Takut ada yang catat RM50 pula. Lepek sini 50 tak jadi ya. Terbeliak lagi mata mayat tu nanti. Ya, kaedah yang ketiga begitu. Kaedah yang keempat, sekiranya kita dah alihkan duit, mata dia terbuka lagi, kita gunakan selotip kertas. Biasa di hospital, kalau mayat tu matanya terbuka, kita ambil selotip tutup. Daripada kelopak dia tarik ke bawah. Cuma nasihat saya guna selotip yang gam dia tak kuat, kertas tu lah. Kalau guna yang tebal sikit, double tape tu lah, jangan tenggelam mata mayat tu ni. Double tape dia guna kan. Memang tak boleh tutup selama, memang tak boleh buka selamanya. Ya. Tapi kalau orang kafir, dia bukan guna selotip, dia guna gam uhu. Gam uhu tu dia titik macam air mo, terbuka je. Tap. Memang takkan terbuka selama kan. Jadi kita tak guna cara begitu, ya. Tuan-tuan tadi kita punya MC kita tak terangkan saya. Memang ada sebut nama saya tadi, Ustaz Muhammad Rafiuddin apa semua. Dia tak tahu nama glamour saya. Apa nama glamour saya? Ustaz Undertaker. Tuan-tuan. Cuba Google Ustaz Undertaker. Ni lah rupa yang keluar nanti kan. Pasal apa orang panggil saya Ustaz Undertaker? Pasal saya ada senjata Undertaker. Ni dah. Saya tak keluarkan lagi ni alat ni. Ini adalah alat untuk mengawet mayat. Mengawet mayat tu, ya. Kalau seorang tu meninggal dunia, dia perlu ditanam terus. Itu cara kita. Mana mandi kapan terus selesai. Tapi bagi orang yang bukan Islam, dia tak tanam terus, tak bakar terus. Dia simpan seminggu, 2 dulu. Kan, untuk ucara ritual agama dia, barulah dia tanam, bakar ke. Jadi nak menunggu proses seminggu tu, mayat dah mula reput. Jadi untuk elakkan mayat reput, dia kena awet mayat tu dulu. Dalam English panggil embalming. Prosedur dia. Saya belajar kursus ni, namanya Diploma Science in Embalming and Undertaker. Sebab tu orang panggil saya Undertaker kan. Proses sains pengawetan dan pengurusan mayat. Jadi kalau orang bukan Islam, ini prosedur yang biasa. Tapi bagi orang Islam, kita tak perlu. Cuma bagi orang Islam yang nak bawa balik jenazahnya ke negara asal, ini proses yang perlu dilalui. Meninggal kat mana? Meninggal dekat UK sana, berjalan cuti, tiba meninggal kat sana. Nak juga keluarga dia bawa balik, macam mana pun tak kisahlah, yang penting mayat depan mata, kata orang kan. Dan tak kira lah macam mana keadaan, dia boleh gadai tanah, bayarlah pun kan. Yang penting mayat dia balik, kata mak dia kan. Bawa balik mayat tu dalam keranda cantik, buka-buka, kan jadi cantik je mayat ni. Elok dia senyum mayat ni kan. Memang nampak cantik pada luaran dia, tapi orang tak tahu dalamannya hancur sehancur-hancurnya. Orang tak tahu, ya. Sebelum saya belajar kaedah ni tuan-tuan, puan-puan, saya pernah nampak jenazah Cina, mayat Cina Buddha, Cina Kristian ke berat tahu. Dan lalu dekat depan saya tengok kasket keranda dia tu, dia ada cermin kan, boleh nampak muka dia. Jadi kita tengok muka dia tu kan, mayat ni tersenyum, husnul khotimah ni kan. Padahal Cina kan. Terfikir dia akal macam mana mayat ni boleh tersenyum ni kan, apa rahsia dia ni kan, apa amalan soleh dia ni kan. Terfikir, sehinggalah bila saya belajar, rupa-rupanya dia ada kaedah nak boleh buat tersenyum. Ya, pertama, mayat ini akan dibedah, dibersihkan, dia akan cari poin-poin darah utama. Kita ada 2 darah, urat utama, vein dan artery. Di bahagian vein, darah akan dikeluarkan. 70% badan kita ni boleh katakan darah atau cecair, semua kena buang. Artery, di sinilah salur darah ataupun salur urat yang mana akan masukkan ubat untuk sampai ke seluruh badan. Maka dia akan hiris, sama di tekak ni, di bawah legan ni, di atas ari-ari atau celah paha. Dia akan hiris. Potong, korek, sehinggalah nampaklah urat, dia akan cungkil keluar. Lepas tu dia akan masukkan tiup. Masukkan tiup. So panjanglah dulu ni. Untuk masukkan ubat dan juga keluarkan darah. Proses tu berjalan serentak. Ubat yang digunakan ialah ubat formalin, 12 liter. 1 tong besar masuk ke dalam badan. Ketika proses tu berlaku, badan mayat akan mula mengeras dan mula diawet. Dan waktu itu
kita boleh bentukkan badan mayat. Kalau kita nak buat tangan dia macam ni boleh kan. Tangan dia boleh cari macam ni boleh. Ikut suka kita lah buat macam ni ke kan. Ikut suka nak buat macam tanah liat. Sampai kat kepala boleh buat tersenyum sikit. Nak buat tersongeh sikit. Nampak losong pipit sikit. Boleh tanah liat. Orang tu kata kat saya, baik macam ni nampak tersengih sikit. Dia kata macam tu. Tapi tak guna bahasa Negeri Sembilan lah. Dia cakap bahasa orang putih kan. Filipina belajar ni kan. Dia buat macam mana? Okay, tahan 10 minit. Okay, lepas kan. Tersenyum mayat tu. Ya Allah, ini cara rupa Cina marin bukan Hussein Fatimah kan. Rupa-rupanya kerana ubat tadi tu. Dia ambil gamuhu, letak kat bibir orang tu, bagi rapat mulut dia. Tu cara pengurusan mayat bukan Islam. Ya. Tak habis setakat tu, dah habis ubat tu, maka barulah adegan yang kurang menyenangkan. Dia keluarkan satu besi. Nampak ni, macam ni. Kan? Besi ni namanya troka. Troka ni di hujungnya tajam. Tajam. Di kelilingnya ni ada lubang-lubang. Kat bahagian belakang dia ni ada satu lubang nak sambungkan satu pipe tube untuk keluar. Dia akan tebuk kat bahagian atas pusat. Tebuk, zoom. Dia akan hancurkan segala organ-organ dalaman badan. Hati, limpa, usus, puni kencing, buah pinggang, apa saja dalam perut ni, dalam badan ni, semuanya akan hancurkan. Dia akan sedut keluar. Keluar habis sedut. Ni namanya embalming proses dia tu. Ya Allah, menyakitkan. Ya, cucuk banyak kali. Macam mana nak tahu benda tu dah habis? Kita tak nampak. Macam tuan minum air teh ais. Tak kisahlah dalam cawan ke, dalam mangkuk ke kan, teh ais. Air dah habis, tapi nak sedut juga ais tu kan. Apa bunyi dia keluar? Krok kan. Itulah bunyi badan mayat tu. Bila dah habis, krok. Okey, dah habis. Cucuk sini pula. Itulah kaedah dia tuan-tuan. Hancur badan, habis keluar. Kalau insya-Allah tuan-tuan bertuah sekejap lagi, sebelum kita habiskan program, lepas kita tutup live ni, saya akan tunjuk video pengawitan mayat. Biar nampak dengan mata kepala sendiri. Buat apa Ustaz dah tunjuk benda-benda macam ni? Tak naklah tengok. Sebagai satu pengajaran. Kita mungkin ada keluarga yang sedang belajar di luar negara, yang sedang bekerja di sana melancong. Kalau berlaku kematian, tak payah bawa balik mayat dia. Tu nasihat saya. Nabi dah sebut dah, ya, barang siapa yang meninggal di luar tempat kelahirannya, maka akan dibina syurganya seluas daripada tempat lahir sehingga tempat dia meninggal. Berapa besar bangunan dia dapat. Tengok Tok Guru Harundin meninggal kat UK sana. Tak nak bawa balik. Aku kalau meninggal sana, biar ke bumi sana. Sampai ke sudah tak bawa balik. Maka dia tahu besarnya pahala. Jadi kalau bawa balik, satunya menyalahi sunnah, yang kedua menyakiti mayat. Maka tak payahlah balik. Redha sajalah ya. Kita kat sini Malaysia, kalau orang Indon ke Bangla ke meninggal nak bawa balik sana, kita tak guna cara ni. Kita guna cara injection. 5 liter formalin, kita ambil pecah tu, dia cucuk tang sini, cucuk tang sini kan, semua badan cucuk sampai habis beg tu kan. Ya. Jadi itu kaedah dia. Tapi luar negara dia straight. Walaupun dekat Singapura nak bawa balik ke Malaysia, inilah cara yang diguna pakai. Ya, baik, selesai bab ni. Saya nak terangkan supaya pendedahan kepada kita tentang perkara ini biasanya berlaku. Kita tahu mayat tu cantik je, tapi inilah berlaku pada mayat. Ya, baik. Kemudian bila kita dah selesai, mata mayat tu terbuka lagi. Selotip ni kita guna kaedah terakhir ya. Kalau kita buka takut tersiat dengan kulit mata ni. Jadi biar kaedah yang terakhir, tak ada cara baru kita guna kaedah tu. Lepas tu ambil kapas tutup mata mayat settle. Yang kedua, kita bukakan pakaian dia. Yang kedua kita ambil kapas. Kita gumpal-gumpal, tutup kat hidung dia. Kat telinga dia, rongga-rongga mulut dia terbuka kan. Kalau gigi dia boleh keluarkan, gigi kita keluarkan. Gigi palsu kan, keluarkan. Gigi palsu tu keluarkan. Tu bukan gigi dia kan, bukan alat daripada badan dia. Keluarkan, selagi boleh keluar. Walaupun dia pakai poliden, boleh keluar kan. Kecuali gigi palsu yang dah tanam kek gusi. Jangan mandai-mandai pula, minta pelayar saiz 13. Kan sudah kan. Minta pula pelayar sepanas kan. Dia pun bismillahirrahmanirrahim, tap cabut. Ya Allah, gigi betul. Sudah tersilap. Gigi palsu sebelah situ kan. Kalau tak boleh cabut, biarkan, jangan paksa diri. Ya, walaupun pakai yang bosi tu, braces.
Kau budak-budak muda pakai besi kan. Kita pula pada pandai ni tak boleh ni. Minta screwdriver kan. Screwdriver tu dia ambil cukil lah. Cukil cenah berdarah mulut mayat tu kan. Gumpal. Kita tak reti, jangan buat, biar sahaja. Ya, apa saja ada pada mayat tak boleh buka, biar. Ya, termasuklah cincin. Kalau kita boleh buka guna sabun, guna apa-apa alat boleh tanggalkan. Sekiranya tak boleh, memang dah bengkak dah. Kalau kita buka nanti kan terkopek kulit dia ni. Rosak tangan dia. Biar. Jangan paksa. Ambil air, lalukan sikit je kat tepi tu. Settle. Kalau kulit dia bertatu. Tatu kalau dia tu dulu masa zaman jahiliah dia buat tatu semua. Kan? Gambar naga, gambar kucing, gambar monyet semua kan. Apa nak buat? Tahu pisau sagat? Pisau sagat yang kita kupat buah apple tu kan. Gula-gula kan. Jangan buat. Jangan buat ya. Itu menyeksa mayat ya. Biar je lah buat tatu tu, tak payah kita nak buang ke apa. Itu bahagian dia ya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dia ya. Tapi kalau tatu yang kita makan chewing gum 20 sen tampal tu, itu boleh buang kan. Stiker 20 sen tu itu tanya dengan sabun dah hilang dah kan. Itu boleh hilangkan ya. Baik, kalau dia warna rambut dia warna merah, warna kuning, warna hijau macam traffic light semua kan. Macam mana nak buat? Kita kat rumah ada mesin kan, atau gunting perlahan kita buat. Jangan buat macam tu kan. Jangan potong rambut dia, jangan botakkan kepala dia. Biarkan sahaja. Kalau kita boleh buang, kita buang, bersihkan. Kalau tak boleh buang, biar. Nak macam mana? Itu bahagian dia. Kalau kuku dia pakai apa tu? Q-tag. Color kan, kadang nampak manik-manik emas apa semua color tu, ada panjang sikit ke apa. Kau nak buat? Ambil ragum tu, patah-patahkan. Jangan kita buat macam tu ya. Kita cuba buang, cuba bersihkan. Sekiranya tak boleh, biarkan juga. Biarkan kerana apa? Bukan kerana kita tak boleh buat, tapi tak nak menyakiti mayat. Itu bahagian dia ya, jangan kita seksa. Kita buat sekarang yang kita mampu sahaja. Alright? Baik. Kemudian kapas tadi kita ambil, sumbat ke hidung dia, telinga dia semua dalam kuantiti yang sedikit. Jangan banyak sangat. Orang kita ni selagi boleh sumbat, dia sumbat. Boleh segi sumbat tu kan. Boleh lagi, sumbat lagi. Kombang hidung mayat tu. Kita tengok apa kombang benar hidung mayat ni. Bila tarik keluar, la ilaha illallah, daripada tokak ni. Jangan seksa mayat dia. Sikit-sikit dah lah kan. Kemudian kita ambil satu helai kain panjang, gulung daripada bawah dagu dia ni, ikat dekat atas kepala dia. Zap. Biar mulut dia tertutup. Ya, itu nama dia ikatan pocong. Ikatan pocong. Dapat kat kita hantu pocong, Fredah pocong, bukit pocong, bandar pocong, semua nak dipucongkan. Asal kata pocong ialah ikatan pocong tadi. Itu sunnah ya, ikat pada dia. Kemudian buka pakaian dia, buka baju, buka seluar, underwear apa semua, buka habis. Ni biasanya waris lah yang buat ya. Sebelum orang datang, buka, jaga aurat dia. Tutup. Kalau ada najis, bersihkan. Pampers tu buat keluar, kita bersihkan najis dia, guna tisu basah tu apa kan, bersihkan, lap-lap semua kotor-kotor. Ambil kain, tutup badan dia. Kain batik lah biasa guna, sebab kain batik ni dia tebal sikit. Tutup depan, belakang. Kalau perempuan, rambut pun tutup. Jangan dibiarkan kita buka je muka dia, nampak rambut mengerbang macam ni kan. Apa tak tudungkan kepala mayat ni? Tak apalah ustaz, arwah ni free hair dulu, biarlah kan. Dia free hair ke tidak ke tu dia punya pasal. Kita ni tanggungjawab kita, fardhu kifayah. Jangan menanggung dia punya pula dosa. Tutup ya. Baik, kemudian kiamkan tangan dia. Kiamkan tangan dia kerana baru meninggal, tangan dia lembut lagi. Boleh bentuk lagi. Dia dah keras nanti susah. Tangan dia, kita ikat tangan dia ni, kemudian ikat lutut dia kat situ, ikat dekat 2 ibu jari kaki dia. 3 poin. Tangan, lutut, 2 ibu jari kaki ni rapat dengan kaki dia supaya dia tetap lurus tegak macam itu. Ya, ikatan ni hanya berlaku sebelum mandi dan kafan. Sewaktu kafan tak diikat tangan dah. Tak ada Jangan nak ikat tangan pula, pasal ikatan kain kafan yang kat luar pun dalam kubur kita kena longgarkan. Macam mana kita nak longgarkan ikatan kat tangan? Jadi susah kat kita. Maka tak perlu ikat tangan setelah kafan. Baik. Ingat ya, tangan masih lembut boleh lagi. Jangan sampai dah keras, susah. Ya, ada satu orang tua tu dah meninggal 90 tahun umur dia. Bila kita nak kiamkan dia tak boleh.
Tanya anak dia, kenapa tak buat? Saya tak tahulah ustaz kan. Saya cuba 2-3 kali, tak boleh. Okey, tak apalah bang, anak dia 4 orang lelaki. Tak apalah bang, kita kafankan mayat nanti tangan dia macam ni lah. Anak dia seorang tak setuju. Mana boleh ustaz, ini bapak saya nak sempurna, saya nak qiyam macam ni. Dah tak boleh nak macam mana. Tak apa, saya buat. Saya belajar, kita kena urut tangan dia pakai minyak, boleh. Kenapa tak buat semalam bang? Saya lupa. Inilah orang kita kan, belajar dah tapi lupa kan. Tak apalah, nasib dia kan. Dia urut. Saya nampak memang tak boleh. Dia paksa juga. Semua boleh. 1, 2, 3. Tam! Terdengar bunyi longgar. Longlai tangan bapak dia. Semua tergamam. Masalahnya pandang saya, apa salah aku pula? Kan kau yang buat kan. Semua merah padam kan. Saya nampak budak yang buat tu muka dia pucat. Lagi pucat daripada roh bapak dia. Menggigit dan macam mana nak buat ni kan. Ustaz, patah ke tu? Tanya abang dia tu kan kat saya. Kau bagi dia soalan kebat pula kan. Segala apa nak fikir jawab ni kan. Habis segala kaedah fiqh, usul fiqh, semua apa benda nak jawab ni kan. Dia terfikir. Ustaz, patah ke tu? Tanya abang dia lagi. Bang, sabar bang. Tak patah pun. Habis bunyi tadi apa? Bang, kadang-kadang kita ni lenguh otot. Prap otot tu bang kan. Saya cuba nak kawal situasi. Rupanya abang dia tak boleh nak kawal lagi. Dia pandang adik dia, nasib baik tak patah. Kalau patah, aku patahkan tangan kau. Garang abang dia. Dalam hati kecil saya kata, nasib baik aku tipu. Memang patah pun kan. Sampai ke hari ni dia tak tahu cerita sebenar. Tapi kalau terbuka cerita tu, saya tahu mana nak cari kan. Ini mesti orang masjid Sendek beritahu dia kan. Baik ya. Tapi nak katakan bahawa tangan macam mana sekalipun pada badan mayat, biarkan dia. Bini ko, ya, meninggal elok macam ni landing ko. Aduh, mayat tangan macam ni ha. Apa tangan macam tu benar? Tak tahulah siapa dia buat rantai layan Netflix ke EPL ko, tak tahulah kan. Macam ni ha. Nak buat turun tak boleh. Macam mana nak buat ni ustaz? Luruskanlah. Kita mandi kapan kan macam ni ha. Kepala dia tu macam besar lah sikit kan. Macam ni kan. Datang makcik tu, apa besar bonar kepala itu? Shh, diam tangan dia tu. Astaghfirullahaladzim, mulut jahat kan. Dia tahu dia kan. Sebab tu kalau kita ziarah jenazah, mulut pun jaga. Jangan nak kata bukan. Kan, nampak pelik-pelik sikit. Apa bodoh tu kan, apa bodoh tu. Diam. Kan, fikir itu je. Jangan nak cerita ke orang lain. Ya? Sebab tu tukang mandi dia kena amanah. Jangan nak keluar bila air tu, tempat mandi. Macam mana mayat tu? Astaghfirullahaladzim, macam ni. Ya, benar lah. Diam. Kita diam kat kita je lah kan. Jangan nak bercerita ke orang lain kan. Yang benda baik-baik, kita cerita. Macam mana tadi? Alhamdulillah, lembut dia orang senyum je orang. Itu tak apa cerita. Yang buruk simpan kat kita je. Ya? Baik. Jadi kita macam mana keadaan mayat pun kita biarkan sajalah ya, kita ikut kemampuan dia. Kemudian kita pun letakkan kain, letakkan satu benda sederhana berat dekat atas perut mayat. Biasa orang letak apa kat perut dia? Gunting kan? Biasa orang letak gunting. Mana datang ajaran letak gunting kat perut ni? Sudah kan. Saya tanya soalan ni daripada Perlis sampai ke Sabah kan. Jauh kan. Memang kuliah setiap kali kuliah bab jenazah saya tanya apa biasa orang letak kat perut mayat? Gunting. Memang itulah jawapan dia. Pasal apa? Siapa yang mulakan ajaran ni? Sebenarnya tak ada apa-apa pun. Tujuan nak letak gunting ke atas perut ni nak tahan perut daripada kembung. Perut tu naik kan. Bila meninggal perut dia naik. Jadi gunting ni alat saja nak tahan. Tak guna gunting pun tak apa. Tak sewajib punya kata gunting. Kita nak guna telefon pun boleh, letak kat perut mayat pun boleh. Nak letak botol mineral pun boleh. Yang sederhana, berat. Yang logik. Jangan ambil LCD projektor letak kat perut mayat. Tu iyalah buang terbiat kan. Tak logik ya. Tapi masalah gunting pula. Ada juga persoalan. Kenapa gunting ni mesti kurafat ni kan? Tidak. Tujuan orang letak gunting kat perut mayat nak memudahkan tukang mandi. Mana gunting dek kat rumah ni? Tu kat perut mak tu. Senang dia capai. Itu saja, tak ada maksud lain kan. Kita jauh benar fikir sampai ke sudah. Padahal benda tu nak mudahkan tukang mandi je. Ya. Jadi tidak ada apa-apa maksud letak gunting atas perut mayat. Ya. Kemudian kita akan letak wangi-wangian untuk menutup bau mayat. Biasa orang letak minyak wangi ke, bakar kemenyan ke, bahor ke, bakar setanggi ke. Kita yang bau hidup ni nampak orang bakar-bakar, kita kata apa? Ini mesti buat kurafat ni, bagi makan jin dia ni kan, asap-asap tu. Tidak, itu kaedah orang lama.
Kaedah kita ni memanglah tak nampak macam tu. Mentang-mentang lah kita ni moden sikit, action. Gantung kat dinding, 5 minit sekali. MBPO, kosong kan. Dah action kata orang dulu buat kurafat. Padahal tu cara mereka. Kita pun boleh amalkan juga, tak ada masalah ya. Baik, selesai bab kedua, persediaan kita ketika berhadapan dengan orang yang baru sahaja meninggal dunia. Ada soalan? Tak ada. Baik. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi dalam kita nak menyempurnakan jenazah ni. Bila seorang tu baru meninggal dunia, kita kena sahkan kematian dia dulu. Kalau meninggal kat hospital, tak apa, doktor ada. Tapi kalau meninggal di rumah, tepi jalan, mana-mana tempat, kat masjid ke apa ke meninggal, kena sahkan kematian dia dulu. Jangan terus kita pergi balai polis, buat report. Tak. Dia kena sahkan kematian. Macam mana? Panggil doktor-doktor yang berhampiran, ada klinik ke apa ke panggil. Kalau susah sangat, telefon 999, telefon beritahu ada kematian kat tempat saya ni. Maka dia pun datang ambulans. Dia cek lah nadi apa semua. Confirm dah meninggal, dia keluarkan surat pengesahan. Okey, arwah dia dah meninggal, sekian-sekian waktu dah sekiannya. Maka barulah kita pergi ke balai polis, buat laporan polis. Di balai yang berdekatan Jangan lupa bawa 4 dokumen. Apa dia? IC kita. Kita nak buat report mestilah kena ada IC. IC si mati kena bawa juga, nak sahkan dia tu. Yang ketiga, surat pengesahan kematian tadi tu. Yang sahkan siapa? Tadi ada ambulans datang tadi dah sahkan kematian. Polis pun terimalah kes tu. Kalau kita datang sewenang-wenang itu je kan. Saya nak beritahu abah saya baru meninggal, nak report ni. Okey cik, siapa yang sahkan kematian? Saya sendiri. Encik doktor ke? Ataupun belajar bagian perubatan? Tak, saya kerani kewangan. Kan tak kena tu. Kau bagian kewangan, apa kau dengan doktor pula kan? Jadi dia nak bahagian yang berautoriti yang sahkan. Ada tadi ambulans datang dah ni surat dia. Okey, bagus. Arwah ni sakit apa? Dia sakit kencing manis cik, dah kronik dah. Ada dokumen? Tak ada. Siapa sahkan ni? Saya sendiri. Cik, doktor tak disuruh ke? Tak, dia pakai ubat kampung je. Macam mana cik tahu dia kencing manis? Saya tahulah, ayah cakap kan. Macam mana nak jelaskan? Panjang lebar nanti kan. Jadi kita pun kata kat dia, ada ni surat. Bawa sekali dokumen-dokumen perubatan dia. Dia pergi hospital, bawa buku-buku kan, tunjuk. Oh, memang dia sakit ni. Tunjuk ya. Baru polis boleh sahkan kematian. Biasanya kalau umur 60 tahun ke atas, ada tanda-tanda penyakit yang kronik ataupun umur dah tua, maka polis senang nak terima berita kematian tu. Okey, dia buat surat, cek, boleh balik, terus uruskan mayat, settle. Tapi kalau bawah umur 60 dan ada tanda-tanda yang meragukan, contohnya tak ada bukti dia sakit. Ya, kedua, rasanya muda sangat ni, walaupun sakit tapi umur dia baru 38, muda lagi ni. Maka hal ini akan menyebabkan polis kata, balik dulu cik, nanti pegawai kami akan datang. Tunggulah pegawai dia datang ke sana kat rumah kita, cek atas bawah semua mayat tu semua. Kalau confirm meninggal, tak ada apa-apa unsur jenayah, apa-apa yang mencurigakan, dia suruh kita balik balai polis, sambung buat report. Maka mudah kerja kita. Tapi kalau ada tanda-tanda yang nampak macam mencurigakan, cik, kami terpaksa bawa mayat ni ke hospital, kita postmortem. Bawa bedah siasat pula. Ini pentingnya simpan rekod-rekod perubatan. Dia pun tanya je, tak apa. Patutlah dia tanya, tak apa. Macam mana kalau poligami? Okey. Keputusan nak ke bumi mana ke apa tu? Soalan rare ni kan. Kalau lelaki dia kahwin 4, meninggal pula ke rumah salah seorang bini kan. Bini pertama kata kita nak ke bumi kat Sendeng. Bumi kedua tak, kita ke bumi kat Senawang. Yang ketiga kat Kemuncih, keempat kat Pilah. Sudah semua Negeri Sembilan dia ambil. Macam mana nak buat ni kan? Empat kata nak di sini sana. Di sini siapa yang berhak untuk tentukan. Padahal isteri semua sama level dah. Jadi yang berhak ialah anak dia. Tanya pada anak lelaki dia kalau ada. Tanya anak dia, mana nak ke bumi abah ni? Tentulah anak pertama yang untung kan. Bini pertama kan ada.
Kubur-kubur kat sending lah kan. Maka kita ikutlah pada anak dia, itu yang lebih berhak ya. Jangan kita gagal bab tu. Kalau anak tak ada macam mana? Pada orang tua dia, adik-beradik dia ataupun orang tua dia ada ayah dia lagi ke, itu yang berhak. Okey, baik. Jadi bab ini kita dalam hal yang kita katakan dokumentasi tadi perlu clear. Selagi surat tak sampai, jangan kita alihkan mayat tu. Meninggal kat rumah, biar kat rumah dulu. Jangan pandai-pandai bawa ke masjid. Mana surat? Dia orang tengah buat report lagi. Kita bawa ke masjid, mandi kapal siap. Tak boleh. Yang mengganggu siasatan polis. Polis datang kat rumah nak tengok mana mayat ni. Dah bawa dah kat masjid. Siapa suruh alihkan ke masjid? Mengganggu siasatan. Polis kata kita bawa ke hospital postmortem. Susah kat kita. Ya, benda ni penting ya. Tapi kalau meninggal dalam rumah, jatuh dalam bilik air, janganlah kita buat tak tahu je. Mana mayat? Tu kat bilik air tu. Kau jam amat. Angkatlah mayat tu, letak kat ruang tamu. Tak apa, tak ganggu siasatan kan. Kat mana? Kat bilik tu. Ada lagi terleku macam ni kan. Kita alihkan juga keadaan mayat tu ya. Baik. Cuma saya kata ni, alih bangunan ke bangunan tu tak boleh. Allahu a'lam. Okey, bab dokumentasi selesai. Bila dapat surat, contoh surat begini, dia ada 3 lapis. Warna putih, warna biru, warna kuning. Putih JPN punya, biru kubur punya, kuning untuk kita simpan. Satu lagi surat ialah daftar kematian warna putih. Itu boleh photostat banyak kali pun tak ada masalah. Ya, surat ni adalah permit sementara saja untuk urusan pengebumian mayat. Adapun untuk tuntutan KWSP ke insurans ke apa, dia perlukan sijil kematian. Pergi ke JPN dalam 7 hari waktu kematian dia, tukarkan surat ni kepada sijil. Sekejap dia proses dia. Dah dapat surat, baru kita boleh buat urusan tuntutan dan sebagainya. Ini penting ya. Baik, ada soalan bab dokumentasi? Tak ada. Ayo puan. Macam mana? COVID, okey. Dekat punca kematian tu. Baik. Kita akan tengok pada report hospital ataupun yang keluarkan oleh polis. Ya, pengesahan kematian itu tahulah dari segi penyakit yang biasa. Tapi pengesahan COVID tu biasanya hospital. Ya. Ada juga berlaku dia kalau COVID dia akan tulis COVID situ. Biasanya akan mention COVID dekat atas kertas tu. Tapi ada kes yang dia tulis penyakit lain tapi nak uruskan cara COVID. Pun ada juga. Benda macam ni kadang-kadang keluarga boleh argue, boleh bagi tahu balik. Risiko kat kita. Padahal tak tulis COVID. Betul. Biar dia ambil. Sebab tu kita kena pengesahan betul-betul. Benda tu kita menang kat dokumen. Kalau dia kata mayat ni COVID, apa bukti dia COVID? Kalau dia kata tak COVID, memang surat hospital kata bukan COVID, boleh uruskan cara biasa. Kita tawarkanlah urus cara biasa. Tapi kalau confirm COVID, dia tulis COVID kat situ, kita nak ambil alih, susahlah. Jadi kadang-kadang ada berlaku yang dia tak tulis COVID, tapi doktor suruh urus cara COVID. Ada juga macam tu. Bab ini kadang-kadang kita bermain dalam bab hukum. Hukum pula. Kadang-kadang kita nak tayamum je mayat ni. Dululah kes sebelum mandi kan. Tayamum mayat ni. Kesian mayat ni. Kena dapatkan pengesahan doktor. Doktor, betul ke mayat ni COVID? Apa bukti dia? Laporan makmal. Itu kita penting. Kena rujuk pada doktor yang mengesahkan dia di COVID ataupun tidak. Kalau doktor kata tak COVID, memang tak ada. Tak payahlah. Macam biasalah. Jadi kita boleh beritahu waris, doktor kata memang COVID. Ni bukti laporan makmal, ada keputusan dia mengatakan darah dia kena COVID.
Ya. Saya pun banyak kes macam tu juga. Ada kes yang kita dah siap mandi pun, dah siap ke bumi, tiba-tiba datang laporan yang kedua, mayat tadi tu COVID, kata dia. Marilah masa kes tengah naik tu kan, dah kecoh, habis tukang mandi saya yang terlibat tu semua kena kuarantin. Dalam ayat tu ada seorang dua yang positif. Jadi bab ini ialah dululah masa kes tengah naik kan. Cuma sekarang ni kita boleh mandikan mayat COVID tapi dengan syarat pakai PPE kan. Terlengkap. Okey. Baik, Allahu a'lam. Jadi kita kena tanya pada pihak yang mengeluarkan surat tu. Okey, soalan lain? Okey, tak ada. Okey, kita ambil sikit lagi. Bab dokumentasi dah selesai. Dari sudut peralatan yang biasa kita gunakan untuk menguruskan jenazah. Okey, kita tahu barang-barang yang kita gunakan itu perkara-perkara tambahan. Apakah yang wajib ada ketika nak mandikan mayat? Apa yang wajib ada? Air. Itu perkara yang wajib. Selain daripada air, apa benda yang wajib ada untuk mandikan mayat? Apa benda yang wajib ada untuk mandikan mayat? Kain. Itu kapan? Nak tutup mayat? Tak. Saya kan nak bogel kan dia tak? Itu betul lah. Okey, yang kita cerita sekarang ni dari sudut nak menyempurnakan mayat tu, yang itu kalau tak ada kain tu berdosa kita. Tapi kalau kita mandi mayat tu bogel macam tu, hukum pada mayat lepaslah. Jadi syarat utama mandikan mayat ialah air. Tak ada air, kita ganti dengan tayamum. Jadi selain daripada air, apa hukum dia? Contohnya, air adalah perkara yang wajib. Selain dia ialah perkara-perkara sunat. Apa dia? Sabun, shampoo, cendana, kaul barus, kasintok, bidara, air mawar. Ini antara barang-barang yang biasa kita gunakan untuk wangi-wangian. Hukumnya sunat kerana wangi-wangian. Kalau tak ada pun tak jadi masalah. Tak ada kaul barus, macam mana ni? Cendana pun tak ada, air mawar pun tak ada. Kat rumah kita ada sabun, ada shampoo, ada. Bolehlah mandikan mayat dengan sabun dan shampoo je. Pun cukup dah pahala sunat pada kita wangi-wangian ya. Okey, kemudian dari sudut adat pula ialah barang yang biasa kita guna. Uruf, benda yang biasa kita guna yang memudahkan kerja kita. Kapas gulung, putih kapas, baldi, gayung, tempat mandi, gunting, kantuala, pipi. Ini barang-barang yang kita mudah nak guna ketika mana nak mandi mayat. Mudahlah kalau ada kalau ada tempat mandi. Tapi kalau tak ada tempat mandi, adakah mandi mayat tak sah? Sah kan? Jadi itu bantuan kita, uruf kebiasaan kita guna ya. Baik dari sudut hukum dia tak ada pun tak apa, tapi ia memudahkan jika ada ya. Itu bab mandi. Kemudian bab kafan. Apa benda yang wajib ada untuk kafankan mayat? Kain ya. Kain kafan. Lain daripada tu itu sunat ya. Sama juga barang-barang macam tadi juga. Baik, dari sudut kain yang disunatkan berwarna putih. Boleh tak kalau kita kafankan mayat dengan warna lain? Boleh ke? Ya ke? Pernah nampak kau? Kat mana? Kat Mekah tu putih juga. Atas tu je yang ada colour lain. Kain kat luar tu. Macam mana? Kalau arwah tu kata, besok kalau abah meninggal kain kapan warna pink dia request pink. Macam mana? Abah suka warna pink kan? Abah suka pink ke mak kan? Dah meninggal kawan tu minta warna pink. Macam mana ni? Boleh tak tunaikan ni? Apa hukum ni Ustaz? Hukum dia makruh. Sekiranya ada kain putih tapi dia nak pilih warna yang selain daripada putih, makruh ya. Dan boleh jadi haram sekiranya bukan setakat pink, ada pula Hello Kitty 2-3 ekor situ kan, gambar-gambar. Itu haram, tak boleh ya. Ada gambar-gambar tak boleh, melainkan darurat, jadi harus. Dah banjir lah ni, habis kain putih semua kotor dah, tak elok dah, tinggal kain pink Hello Kitty ni lah, boleh lah, balut lah dia, tak ada masalah ya. Sebab kembali kepada hukum asal, syarat kafan ialah untuk menutup aurat mayat. Sebab tu kalau kita guna daun pisang pun boleh, nak guna sabut kelapa pun boleh, asalkan tutup aurat. Daun-daun pokok besar-besar tu tampar-tampar kat badan dia, tutup aurat. Jadilah baju dia ni nak pakai kepada mayat pun boleh kan. Saya pakai jubah ni kan, nak pakai kat mayat saya pun boleh kan. Ada orang katakan, Ustaz kain telekung boleh tak? Boleh. Tapi kain telekung berjahit, macam mana tu? Ini orang salah anggap. Kain yang berjahit itu yang diharamkan pada orang yang berihram. Muhrim, orang yang berihram, dia tak boleh pakai berjahit. Tapi mayat tak ada masalah pakai berjahit, cuma susah kat kita lah nak pakai kat mayat.
Nak pakaikan jubah ni kat mayat, nak sarungkan tangan dia, tangan dah keras, macam mana? Sebab tu kita kena potong sikit tepi dia, senang nak masukkan. Maka dari sudut hukum, pakaian berjahit tak jadi masalah pada mayat. Ya, pakai telekung ko, nak pakai tudung ko, apa-apa lah kan, nak pakai baskara ko, apa tu ikutlah. Yang penting jangan sampai membatasi syarak, langgar daripada hukum agama kita. Baik, selesai bab itu. Ya, ada soalan lain? Sebelum kita beralih kepada praktikal sekejap lagi, kita punya FACI pun dah sampai. Ya, insya-Allah nanti dia akan bimbing orang perempuan dengan FACI kita perempuan, yang lelaki kita buat kat sini je nanti insya-Allah. Okey, ada soalan lain? Baik, jika tak ada, kita rasa tangguh dulu dalam 10 minit. Pukul 11 kita akan kumpul balik untuk praktikal, dan kita cuba habiskan sampai pukul 12, 1 jam je praktikal, cuba habiskan. Kita kumpul balik kat sini untuk kita ambil sikit bab solat jenazah dan ke bumi, kemudian kesimpulan. InsyaAllah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.